Bertemu kembali, sidang kemuncak ASEAN ke-27 bakal bermula minggu depan pada 18 hingga 22 November. Apa mungkin isu yang bakal mewarnai sidang kemuncak kali ini? Namun apa yang pasti, dua pemimpin kuasa besar iaitu Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama telah mengesahkan kehadiran masing-masing. Dan untuk itu kami mahu berbicara lebih lanjut dan kami bawakan seorang geostrategis yang tidak asing lagi, Saudara Azmi Hassan. Selamat bertemu kembali. Ya, terima kasih Hazel. Baik, kita bakal mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN ke-27 minggu hadapan. Buat permulaan, pada pandangan Saudara Azmi, apa mungkin isu-isu yang akan diberi perhatian dalam persidangan kali ini? Ya, bila Hazel mengatakan tadi Presiden Barack Obama ataupun Presiden Xi Jinping akan hadir, maka satu perkara yang bukan mungkin saja dikatakan akan berlaku adalah isu paling utama yang akan dibincangkan dalam sidang puncak kali ini adalah Hazel, Laut Cina Selatan. Itu adalah dikatakan bukan mungkin lagi. Bila kedua-dua pemimpin ini berada di satu sidang yang sama, maka isu ini pasti akan timbul. Sebab minggu lepas, Hazel, semasa mesyuarat Menteri Pertahanan ASEAN, pertembungan berlaku di antara Menteri Pertahanan dikatakan Amerika Syarikat, Ashton Carter, dengan Menteri Pertahanan daripada China tentang Laut Cina Selatan. Dan juga saya pasti perkara ini akan berulang pada minggu hadapan. Dan adakah Saudara Azmi mengharapkan satu lagi perkembangan baru? Kerana isu ini sudah begitu terlalu kerap dan terlalu lama pun dibincangkan. Ya, harapan saya adalah supaya tidak berlaku seperti minggu lepas di mana mesyuarat ADMM gagal mencapai kata sepakat dalam mengeluarkan apa dikatakan kenyataan bersama selepas mesyuarat kerana isu ini. Jadi harapannya adalah Malaysia sebagai pengerusi, Kuala Lumpur sebagai pengerusi tidak akan berulang di mana kenyataan komunike itu gagal dikeluarkan kerana permainan politik antara Amerika Syarikat dan China dan tanggungjawab berat bagi Malaysia, Hazel, kerana nak dikatakan mengendalikan kedua-dua kawasan besar ini. Isu Laut Cina Selatan dikatakan bukan isu rasmi dalam agenda sidang kemuncak, tapi kebiasaannya lazimnya isu ini akan menenggelamkan isu-isu lain. Sepatutnya isu penubuhan komuniti ASEAN sepatutnya ke hadapan, tapi saya pasti bila Hazel menyebut kedua presiden yang hadir, saya pasti Laut Cina Selatan akan menjadi isu utama, Hazel. Ya, dan menyebut mengenai isu-isu lain, paling penting yang perkembangan terbaru selama ini pun beberapa bulan kebelakang ini masalah jerebu yang berulang kali setiap tahun. Sudah pasti isu ini juga perlu sewajarnya dibawa juga ke sidang kemuncak ini. Ini bergantung kepada pengerusi, iaitu Kuala Lumpur. Tapi Hazel, kalau kita melihat bagaimana Kuala Lumpur menangani isu ini dengan Indonesia, dia berbeza dengan Singapura, Hazel. Malaysia lebih suka dikatakan berdiplomasi, tidak mahu memaksa. Tapi walaupun agenda isu dikatakan jerubu ini ada dalam agenda rasmi, kena ada perjanjian antara 10 negara, tapi bagaimana pengerusi akan memainkan isu ini bergantung kepada Kuala Lumpur. Dan saya pasti isu ini tidak akan menjadi sehebat isu-isu lain. Katakan kita tolak tepi isu Laut Cina Selatan, Hazel. Mungkin isu dikatakan pengganas akan dikatakan menjadi lebih utama dalam sidang kemuncak ini. Jadi isu jerubu yang Hazel mengatakan tadi mungkin dikatakan isu yang kritikal, tapi masalahnya, Hazel, jerubu sekarang dah hilang dah di Malaysia. Jadi besar kemungkinan isu itu tidak akan dapat memanaskan keadaan. Bila melihat kepada tema tahun ini pun ASEAN berpaksikan rakyat, sudah pasti sebenarnya isu jerebu itu tidak boleh diketepikan, Saudara Azmi. Ya, memang betul. Tidak boleh diketepikan. Tapi saya bersama-sama dengan Kuala Lumpur dalam hal ini. Dalam isu jerebu. Kerana kalau kita mengikut langkah mahu memaksa sesebuah negara mengikuti perjanjian telah ditangani mengenai isu jerebu ini, satu perkara pun tidak boleh berlaku. Dan lawatan Perdana Menteri 2 minggu lepas ke Indonesia, beliau bertemu dengan Presiden Jokowi dan Jokowi berterima kasih kepada Malaysia kerana faham masalah di Indonesia dengan hal jerebu ini. Memang betul, Hazel. Masalah jerebu adalah melanda kesemua rakyat Malaysia, termasuk Singapura, termasuk Thailand. Tapi cara nak menanganinya adalah cara diplomasi. Jadi itu dalam hal ini saya bersama-sama dengan Kuala Lumpur. Dan semangat setia kawan itu menjadi keutamaan terlebih dahulu? Betul. Semangat setia kawan itu bukan kita dikatakan mementingkan kawan kita, meminggirkan rakyat kita. Tetapi semangat setia kawan itu membuahkan hasil. Dan beberapa cadangan yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib kepada Presiden Jokowi untuk menangani jerebu ini diterima oleh beliau. Jadi ini satu dikatakan satu iktibar bahawa tidak guna kita berbalah dalam hal ini. Jadi dalam hal ini
cara kita menangani jurubu ini sepatutnya dicontoh oleh negara lain. Dan saya kira kerjasama kolektif ASEAN ini juga termasuklah dalam menangani isu-isu berkaitan pertahanan dan juga keselamatan. Ya, salah satu tonggaknya dalam di komuniti ASEAN adalah tonggak politik dan juga keselamatan. Dan bila bercakap tonggak ini, isu perdagangan manusia menjadi kritikal dalam hal ini. Bagaimana kita berdepan dengan Myanmar. Dan paling menarik, Myanmar besar kemungkinan akan mendapat satu kerajaan yang dikatakan 100% kerajaan awam. Kerana mereka baru melepasi dikatakan pilihan raya 2-3 hari lepas. Jadi dalam hal ini perkembangan menarik mengenai perdagangan manusia. Dalam hal keselamatan juga, ketika ini Timbalan Perdana Menteri berada di United Kingdom berbincang tentang pengganas IS umpamanya. Jadi dalam hal ini, isu ini akan menjadi perbincangan utama dan kerjasama antara negara ASEAN itu penting dalam hal ini untuk menangani isu keganasan dan juga keselamatan. Adakah sidang kemuncak tahun ini mungkin boleh saya katakan rakyat sebenarnya mungkin jemu mendengar persidangan demi persidangan tanpa sebarang apa mungkin manfaat yang boleh mereka harapkan daripada sidang kemuncak tahun ini? Mungkin daripada komuniti ekonomi ASEAN itu sendiri, bagaimana rakyat terutamanya di ASEAN dan juga Malaysia khususnya mampu merasai manfaat daripada sidang kemuncak demi sidang kemuncak setiap tahun? Ya, Hazel, kita tak boleh elakkan sidang kemuncak ini. Bulan April lepas kita ada sidang kemuncak. Kemudian diikuti dengan bulan Ogos dan minggu lepas. Tapi sidang kemuncak ni saya amat tertarik. Tapi kalau orang mengatakan ianya jemu, saya tak faham kenapa jemu. Minggu lepas, sidang tentang menteri-menteri pertahanan, komunike tidak boleh dikeluarkan kerana perbalahan. Kita dapat membaca tentang politik pertelingkahan di antara Amerika Syarikat dan China juga. Dan paling menarik adalah semasa selepas persidangan itu, Menteri Pertahanan kita Datuk Seri Syamudin bersama-sama dengan Menteri Pertahanan Amerika Syarikat Ashton Carter pergi melawat kapal perang USS Theodore Roosevelt. Jadi itu dikatakan satu percaturan politik. Apa isyarat yang boleh kita baca? Jadi sebenarnya Hazel, persidangan kemuncak itu dikatakan mesyuarat itu dikatakan amat membosankan. Tapi bosannya kerana agenda rasmi. Yang menariknya agenda yang sisipan, yang di sekeliling itu. Jadi sebab itu, paling menarik sidang kemuncak kali ini, bulan minggu hadapan, bukan sahaja kerana Presiden Barack Obama, bukan sahaja kerana Presiden Jinping, tapi kemungkinan kita harapkan kehadiran Presiden Vladimir Putin dari Rusia. Jadi kalau beliau hadir, maka sidang kemuncak ini akan menjadi sidang yang paling kritikal, bukan saja pada Malaysia, bukan saja ASEAN, tapi masyarakat antarabangsa sebenarnya. Mungkin rakyat sebenarnya juga dahagakan message itu perlu disampaikan kepada mereka dengan lebih jelas, dengan lebih dekat bagaimana sebenarnya sidang kemuncak seperti ini mampu memberi manfaat kepada mereka. Baik, saya ingin menarik perhatian saudara Azmi sebenarnya kepada semalam di London, Sultan Nazrin bertitah mengenai inisiatif lautan laluan sutera baharu oleh China, dan China sedang mengambil inisiatif untuk mengaktifkan semula laluan sutera darat dan maritim untuk kemakmuran ekonomi bersama. Bagaimana dalam konteks ini rantau ini menerima manfaatnya? Ya, dalam laluan sutera ini negara ASEAN, Malaysia terlibat secara langsung. Kerana apa yang diharapkan adalah dalam laluan sutera ini, negara yang terlibat dalam laluan ini tempias pembangunan ekonominya akan dikatakan dirasai oleh dikatakan negara berkenaan. Jadi walaupun dikatakan laluan ini inisiatifnya oleh China, tetapi tempias pembangunan ekonominya bermula daripada Indonesia, seterus Malaysia maksud saya, sehingga ke negara Eropah. Jadi ini satu perkembangan menarik. Dan jangan lupa juga, laluan sutera ini kita tak boleh pandang dari segi hal ekonomi Hazel. Tapi dalam geopolitik ini adalah kemungkinan besar China untuk mendongkak arus pengaruh Amerika Syarikat di sebelah sini. Jadi di sini apa yang disarankan oleh Sultan Nazrin itu dikatakan amat berketepatan sekali. Malaysia sepatutnya mengambil peluang tentang inisiatif daripada China ini. Di antara China dan juga Amerika Syarikat masing-masing bersaing untuk memperoleh manfaat daripada mencari manfaat mereka di dalam rantau ini. Bagi Malaysia sendiri, apa mungkin manfaat yang boleh kita perolehi melalui inisiatif tersebut? Maksud Hazel, inisiatif daripada laluan sutera ini. Jadi memang betul, bukan saja inisiatif laluan sutera, inisiatif daripada pembangunan bank AIIB yang diterajuk oleh China. Malaysia juga turut serta. Jadi kita tak boleh dikatakan menyisihkan diri. Kita berserta dalam persefahaman Trans-Pasifik di mana China tidak ada. Kita juga ada dalam AIIB di mana China jadi penonggaknya. Jadi dalam hal ini, keputusan dasar luar Malaysia adalah untuk kepentingan kita. Itu yang rakyat mahu dengarkan. Kita tak mahu berpihak kepada Amerika Syarikat, tak mahu berat sebelah kepada China sebenarnya. Setiap keputusan yang dibuat adalah berlandaskan kepada kedaulatan kita dan manfaatnya adalah
kepada Malaysia dan juga kepada ASEAN. Dan laluan sutera baru ini boleh mungkin menjadi pemangkin kepada pertumbuhan pesat komuniti ekonomi ASEAN. Ya, kalau kita lihat ratusan tahun dulu, laluan asalnya mengembangkan dikatakan negara-negara yang berdekatan daripada Pakistan, Afghanistan dan juga China. Saya tidak lihat kenapa ia tidak boleh berulang lagi. Kerana setiap laluan dikatakan perdagangan itu dikatakan limpahan ekonominya adalah akan dirasai oleh negara-negara yang berdekatan. Katakan pada ketika ini, katakan inisiatif Lembah Mekong di mana Vietnam, Laos, Vietnam terlibat, limpahannya kepada kawasan tersebut. Disambung juga dengan laluan sutera Hazel. Limpahannya adalah kepada negara-negara yang berdekatan. Apa lagi yang boleh kita harapkan daripada penubuhan komuniti ASEAN secara rasmi penghujung tahun ini, Saudara Azmi? Kita tahu 600 juta pengguna yang boleh potensi ekonominya di situ. Apa lagi yang boleh kita harapkan? Harapannya adalah bila dikatakan komuniti ASEAN yang menjadi satu realisasi hujung tahun ini adalah Hazel dan juga saya boleh mengatakan selain pada rakyat Malaysia, kita juga adalah rakyat ASEAN sebenarnya. Apa yang berlaku kepada kesatuan Eropah umpamanya. Negara-negara rakyat tersebut memperkenalkan diri mereka, sebenarnya saya bukan daripada United Kingdom sebenarnya. Tidak. Mereka daripada Eropah. Mereka bangga mereka daripada Eropah. Jadi itu harapannya komuniti ASEAN. Bukan saja dari segi perdagangan, bukan saja dari segi ekonomi, tapi seperti Hazel katakan ini adalah untuk rakyat, bertemakan rakyat, berpaksikan rakyat. Jadi mungkin satu hari selepas ini, semua rakyat ASEAN 600 juta itu mengatakan mereka bangga. Mereka daripada ASEAN, bukan daripada negara-negara tertentu. Itu harapan. Setakat ini, semangat kekitaan itu, rasa kekitaan itu bagaimana? Belum ada, Hazel. Belum ada. Belum ada. Bukan saja belum ada pada 9 negara ASEAN lain, tapi juga pada rakyat Malaysia. Bila Hazel mengatakan rakyat Malaysia terfikir, kenapalah sidang ini sentiasa ada, kerana mereka tak merasai kepentingan dan merasai mereka adalah sebahagian daripada ASEAN. Belum jatuh lagi perasaan itu. Jadi untuk menjawab soalan Hazel itu, setakat ini saya belum merasai, rakyat Malaysia merasai bahawa mereka adalah sebahagian daripada ASEAN. Ia mungkin mengambil masa, Hazel. Kita tunggu dalam masa setahun atau 2-3 tahun lagi. Dalam tempoh berbaki sebulan setengah sebagai pengerusi ASEAN, Malaysia, apa lagi yang boleh kita lakukan? Yang paling penting adalah setiap keputusan mengenai ASEAN itu mesti dibuat oleh ASEAN sendiri. Tidak boleh dicongak oleh China, tidak boleh ditegah oleh Amerika Syarikat atau kuasa-kuasa besar lain. Kerana dalam sidang kemuncak ini, selain dari 10 negara ASEAN, ada 8 lagi negara kuasa besar yang berada dalam sidang kemuncak yang sama. Jadi harapannya adalah Malaysia sebagai pengerusi perlu menunjukkan keadilan. Bahawa setiap keputusan yang dibuat mesti pentingnya adalah kepada ASEAN. Bukan penting kepada China, bukan penting kepada Amerika Syarikat dalam hal ini. Apa mungkin harapan Saudara Azmi untuk sidang kemuncak kali ini yang bermula minggu depan? Ya, harapan saya adalah Kuala Lumpur sebagai pengerusi perlu menjalankan tugas dengan tegas dan tidak takut dengan kuasa besar. Dan akhirnya adalah komunike perlu dikeluarkan walaupun ada bantahan daripada China, walaupun ada bantahan daripada Amerika Syarikat. Kuala Lumpur sebagai pengerusi ini kan sebulan setengah, tak lama lagi. Jadi perlu menunjukkan dikatakan kewarasan ataupun kebijaksanaan dalam menjalankan tugas. Dan bagaimana mungkin kedudukan Malaysia ini, kita setakat ini, adakah kita sebenarnya sudah cukup diplomatik, Saudara Azmi? Ya, memang kita dalam dunia antarabangsa ini kita perlu berdiplomasi. Itulah pendekatan kita selama ini. Itu pendekatan kita. Maknanya dalam diplomasi itu ada juga dikatakan ketegasan kita. Dan banyak hal kita tegas dalam hal kedaulatan negara. Dalam halnya isu perdagangan manusia. Walaupun kita mahu berdiplomasi dengan Myanmar, kita juga tegas dengan Myanmar bahawa sesuatu perkara yang perlu dilakukan dalam hal ini. Dan dalam hal ini dikatakan diplomasi bercampur dengan tegas, bercampur dengan kedaulatan negara, kedaulatan ASEAN telah dipamerkan semenjak bulan Januari lagi sebagai pengerusi ASEAN. Jadi itu yang telah dilakukan sepatutnya dicontohi oleh 9 negara ASEAN yang lain. Baik, terima kasih Saudara Azmi Hassan, geostrategis atas perkongsian mengenai sidang kemuncak ASEAN ke-27 yang bakal bermula minggu depan. Terima kasih Saudara Azmi. Baik,